Selamat pagi Cikgu, pada hari ini saya mau menunjukkan Cikgu untuk kerja kursus saya. Selamat pagi. Saya mula berpendidikan di Sekolah Rendah SK Lubang Batu pada tahun 1971 hingga 77. Lepas itu saya melanjutkan perjalanan ke SMK Serian pada tahun 78 sehingga 1982. Lepas itu tahun 1983 saya melanjutkan pendidikan ke Kolej Abdillah. Tapi saya memohon untuk menjadi seorang pendidik, dan pada tahun 1984 saya pun masuk ke Maktab Perguruan Batu Lintang Teachers Training College in 1984 till 1986. So bahasa Inggris boleh. So my first posting way back in 1987 is at SMK Dalat in Sibu area. 2 tahun saya berada di Dalat, lepas itu saya pindah ke SMK Bata Ikan di Sibu pada tahun 1999 hingga 1990. 2 tahun. Tahun 1991 I was transferred to SMK Padawan until 1998. And then I applied to SMK Tabakang in 1999 until 2019. 20 years I was there, and then I was apply for early retirement. So I retire at the age of 56, and I retire at the SMK Tabakang. Now I'm become a pensioner. Okay, thank you. So next question. Sekarang Kementerian Pendidikan telah melaksanakan proses pembelajaran baru. Bagaimanakah Cikgu dapat membolehkan pelajar cikgu untuk menerima norma baru tersebut? Pada pendapat saya, sebagai pelajar tidak boleh mengharapkan guru semata-mata, sebab guru hanya memberi input sebanyak 50% saja. Selebihnya pelajar itu sendiri perlu mencari pendidikan sendiri dengan berusaha sama ada melalui rakan, melalui radio, melalui media massa. Apalagi sekarang zaman IT, menggunakan mencari ilmu menggunakan IT tersebut dengan melayari laman-laman yang berunsurkan pengetahuan. Apa yang Cikgu lakukan untuk meningkatkan kemahiran dalam mengajar? Cara untuk meningkatkan kemahiran untuk mengajar itu dengan mengikuti kursus yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, sama ada di sekolah dan juga di tempat-tempat lain ataupun di hotel-hotel lain yang mengambil masa mungkin sehari 2 hari sampai seminggu secara berkumpulan ataupun secara berkelompok, yaitu daripada sekolah-sekolah lain. Dari situ kita boleh menimba pengalaman yang baru serta meluaskan
cara-cara untuk meningkatkan pengajaran. Kita juga perlu bersikap positif terhadap apa yang input yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Soalan seterusnya, apakah yang memotivasikan cikgu untuk berjaya sehingga ke hari ini? Motivasi, kalau kita lihat kaum, khususnya kaum Bidayuh yang masih jauh ketinggalan, itu yang membuat kita lebih bermotivasi untuk mengajar mereka supaya maju dengan kaum-kaum lain. Apalagi orang Bidayuh ini masih, orang Bidayuh Serian ini masih ketinggalan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Jadi dengan itu saya berusaha seperti lilin membakarkan diri sendiri, walaupun penat lelah mengajar anak-anak didik saya selama ini yang lebih kepada tingkatan 3 yang menghadapi PMR, tapi bangga melihat orang-orang Bidayuh yang setanding dengan kaum-kaum lain. Apakah program yang telah dilaksanakan untuk membimbing pelajar dalam pelajaran? Program yang dilaksanakan di sekolah banyak, seperti mengadakan kelas tambahan pada weekdays, hari Isnin sampai Jumat, yaitu sebelah petang. Adanya kelas tambahan dari pukul biasanya pukul 2 sampai pukul 4:30 petang, mengikut subjek masing-masing, dan juga pada hujung minggu. Di samping itu, pelajar juga diberikan tugasan di rumah. Apakah pandangan cikgu hari ini terhadap pengajaran cikgu? Pandangan saya telah berhasil membentuk pelajar menjadi pelajar yang baik, karena hasilnya dapatan daripada pengajaran saya telah melihat contohnya pelajar 3E ini daripada 30 orang mereka berjaya mendapat E. Cikgu, sekarang soalan terakhir. Apakah nasihat yang dapat cikgu berikan kepada bakal guru seperti kami? Ya, bakal guru yang akan datang ini, Anda semua jauh lebih muda, tapi Anda beruntung kerana telah dapat menguasai dunia IT yang baik. Jadi gunakanlah dunia IT ini sebaik mungkin untuk kebaikan pelajar-pelajar yang juga menggunakan khidmat IT sama Anda di rumah. Dengan itu, bakal guru, pendidik perlu menggunakan cara ataupun kaedah yang moden ini, di samping memantau penggunaan IT ini supaya tidak menyeleweng dari segi asalnya. Dan juga bakal guru itu juga perlu berkhusus ataupun mencari maklumat serta teknik-teknik pengajaran yang baru dengan. Baiklah, sekarang sesi temu tugas kita sudah habis. Terima kasih cikgu kerana telah memberi kerjasama untuk kerja khusus saya. Selamat petang cikgu, saya Paulus Smith lagi anak Eri daripada Uni Razak, ingin menemu buat cikgu tentang beberapa perkara yang berkaitan dalam assignment saya dalam subjek coaching and mentoring. Okey, selamat petang. Bolehkah cikgu memperkenalkan diri cikgu? Okey, nama saya Cikgu Nancy. Saya telah berkhidmat sebagai guru sudah 26 tahun. Saya mengajar mata pelajaran sains. Sekolah pertama saya di SMK Melugu Sri Aman. Saya mengajar di sana dari tahun 1997 sehingga 2010.
Sekarang ini saya mengajar di SMK Tebekang Serian dari tahun 2011. SMK Tebekang merupakan sekolah kedua saya. Oke, ada soalan lagi? Sekarang Kementerian Pendidikan telah melaksanakan proses pembelajaran baru. Bagaimanakah cikgu dapat membolehkan pelajar cikgu untuk menerima norma tersebut? Sebagai pendidik, saya sentiasa peka dan memahami setiap perubahan dasar yang berlaku dalam sistem pendidikan di samping memahami matlamat yang ingin dicapai. Sentiasa berfikiran kreatif untuk mencipta inovasi-inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran seiring dengan perubahan zaman. Contoh, penggunaan ICT menghasilkan bahan bantu mengajar yang dalam bentuk interaktif agar pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan lebih menarik dan berkesan. Jadilah guru inspirasi, gunakan pelbagai teknik pembelajaran. Oke, itu akan dapat memastikan pelajar-pelajar saya untuk menerima norma-norma tersebut. Oke, ada soalan lagi? Seterusnya, apakah yang cikgu lakukan untuk meningkatkan kemahiran dalam mengajar? Oke, dalam meningkatkan kemahiran dalam mengajar ini, pertama, saya akan menyertai setiap kursus atau bengkel yang ditawarkan untuk mengukuhkan lagi kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya. Kedua, menggunakan kaedah lesson study untuk melatih diri menjadi seorang guru yang profesional. Lesson study berkonsepkan pementoran dan perkongsian kepakaran, memberi peluang kepada guru mencari kelemahan dan membuat penambahbaikan melalui teguran serta cadangan yang membina yang diberikan oleh rakan sebaya. Aspek lain perlu menguasai mata pelajaran yang diajar sepenuhnya dengan sentiasa bersedia sebelum menjalankan pengajaran dan pembelajaran dari aspek isi pengajaran dengan memperbanyakkan sumber pengajaran. Oke, seterusnya melaksanakan integrasi ilmu dan mendapatkan hikmat pementoran daripada guru-guru cemerlang dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi itulah cara saya untuk meningkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran saya. Soalan yang keempat, apakah yang memotivasikan cikgu untuk berjaya sehingga hari ini? Oke, yang memotivasikan cikgu untuk berjaya sehingga hari ini, faktor paling utama ialah kejayaan yang saya perolehi. Saya adalah terletak pada diri saya sendiri. Kita harus berusaha dan ada kesungguhan dalam menjalankan apa sahaja yang kita lakukan. Maksudnya di sana, ya kita harus minat, berusaha dan bersungguh-sungguh untuk melakukan. Lebih lagi kita sebagai pendidik, kita harus ikhlas dan bersungguh untuk mengajar anak didik kita. Oke, yang kedua, yang memotivasikan saya ialah nasihat daripada ibu bapa yang ingin melihat saya berjaya dalam hidup telah memotivasikan saya. Mereka menasihatkan saya untuk rajin belajar. Jadi itulah yang menyebabkan saya berjaya sampai ke hari ini, ke tahap ini. Ingin melihat anak didik berjaya dalam pelajaran dengan cemerlang menyebabkan saya berusaha atau mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat lulus dengan cemerlang. Maksudnya di sana, kalau anak murid saya berjaya, saya merasa puas dalam bidang pendidikan ini. Sebab kita dapat melihat anak murid yang kita didik telah berjaya. Jadi itulah yang memotivasi saya supaya meningkatkan lagi profesi perguruan ini. Oke, ada soalan lagi? Soalan tambahan cikgu, apakah cara cikgu untuk berhadapan dengan pelajar yang nakal? Oke, untuk pelajar yang nakal ini kita harus mengambil pendekatan seperti memberi perhatian kepada mereka. Kadang-kadang kita beri latihan tuh jangan mendenda mereka, kita beri mereka ganjaran. Apabila kita memberi ganjaran, mereka macam dihargai. Dan apa saja yang murid yang saya buat, senakal macam mana pun mereka, kita harus puji.
apa saja yang mereka buat, contohnya latihan, aktiviti yang mereka buat, kita harus memberi pujian, jangan hanya sekadar mendenda saja. Itu untuk mengatasi pelajar yang nakal ini. Bagi saya lah, kita beri pandangan yang positif kepada mereka, jangan asyik berfikiran negatif tentang mereka. Seperti itu, sepanjang cikgu menjadi seorang pendidik, apakah perasaan cikgu ataupun pengalaman cikgu menjadi seorang guru ini sepanjang berkhidmat lebih daripada 10 tahun? Oke, sepanjang saya berkhidmat sebagai cikgu ini, pelbagai yang saya telah alami. Kadang-kadang kita merasa sedih, duka, gembira pun ada sepanjang pengajaran kita. Kalau pelajar itu dia tidak dapat menerima apa yang kita ajar, kita akan merasa sedih. Tapi kalau murid kita berjaya, dapat menerima apa yang kita ajar, kita merasa gembira. Tapi kadang-kadang kelemahan kita sendiri juga, contohnya mungkin pengajaran kita membosankan ataupun tidak dapat diikuti oleh pelajar. Jadi sebagai seorang pendidik, kita harus mengubah cara pengajaran kita supaya murid-murid ini dia lebih berminat dan tidak merasa bosan dengan apa yang kita belajar, dan mereka juga akan merasa seronok. Jadi itulah pengalaman saya sepanjang saya mengajar ataupun sebagai pendidik ini. So, apakah pandangan cikgu pada hari ini dalam mengajar? Pada pandangan saya hari ini, kelas saya merasa gembira dan seronok sebab saya memperbagaikan pelbagai aktiviti dalam pengajaran saya. Contohnya hari ini pengajaran saya lebih berpusatkan kepada murid. Mereka lebih meneroka sendiri, saya hanya membimbing saja mereka dalam pelajaran. Ada lagi? Soalan terakhir, apakah nasihat yang dapat cikgu berikan kepada bakal guru seperti kami? Sebagai guru lama, saya nasihatkan terima saja tanggung jawab ini dengan hati yang ikhlas, berusaha sebaik mungkin untuk jalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan. Kalau kita tak faham, rajin-rajinlah bertanya kepada guru-guru dan rakan-rakan atau rakan-rakan yang lain. Jangan malu bertanya sebab mereka lebih banyak pengalaman. Jadi boleh tanya pendapat mereka, macam mana contohnya, macam mana nak mengatasi masalah budak yang nakal ataupun terlalu lemah ataupun terlalu pandai, sebab mereka sudah banyak pengalaman. Jadi jangan malu tanyalah. Itu saja soalan dari saya, dan terima kasih kepada cikgu kerana telah memberikan kerjasama dalam menjayakan kerja khusus saya ini dalam subjek coaching and mentoring. Okey, sama-sama. Kalau ada masalah boleh datang temu duga cikgu lagi lah. Terima kasih cikgu.